Okey, untuk seterusnya ialah maksud penghijraan dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa ialah perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dan istilah ialah perpindahan Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah, iaitu Yathrib pada tahun kerasulan Nabi Muhammad SAW yang ke-13. Okey, yang ini awak kena faham kenapa dikatakan dari satu ke satu tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain, iaitu tempat dari Mekah ke Madinah. Dan bila berlakunya penghijrahan ni pada 13 kerasulan Nabi. Dan siapa yang terlibat tu adalah Rasulullah dan umat Islam. Okey, yang seterusnya ialah faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Yang pertama adalah isyarat daripada Allah. Yang kedua adalah memelihara akidah. Yang ketiga adalah pelawaan penduduk Yathrib. Yang keempat, penduduk musyrikin Quraisy menentang Nabi. Okey, yang pertama ialah kita boleh tengok daripada surah Al-Anfal, iaitu untuk memelihara agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisyaratkan menghantar wahyu kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Yang kedua adalah untuk memelihara akidah. Faktor untuk memelihara akidah yang mana walaupun umat Islam ketika itu mempunyai harta benda kekayaan di Mekah, tetapi mereka berpindah ke Madinah untuk menjaga akidah mereka kepada Allah. Dan yang ketiga ialah pelawaan penduduk Yathrib, iaitu Madinah. Penduduk Yathrib ini telah meminta dan mempelawan Nabi menjadi sebagai pemimpin mereka dan mengetahui bai'ah Aqabah pertama dan kedua. Dan selepas bai'ah itu berlaku, Mus'ab bin Umair dihantar untuk menyampaikan dakwah di Madinah, dan setelah itu telah ramai penduduk Yathrib iaitu Madinah telah memeluk Islam. Dan yang terakhir adalah penentangan musyrikin Quraisy yang semakin kuat. Setelah kematian bapa saudaranya iaitu Abu Talib, mereka semakin berani untuk menentang Nabi Muhammad, dan mereka telah berpakat di Darul Nadwah, iaitu tempat berkumpul untuk bermesyuarat untuk membunuh baginda. Bagi peristiwa penting semasa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, terdapat 4 checkpoint. Yang pertama adalah 27 Safar Mekah, dan yang kedua adalah Gua Thur,
Yang ketiga adalah 8 Rabiul Awal dan yang keempat adalah 12 Rabiul Awal iaitu di Yathrib. Okey, pada 27 Safar ni di Mekah, Saidina Abu Bakar dan Rasulullah telah berjalan di waktu malam untuk keluar daripada Mekah, dan Saidina Ali telah memainkan peranannya untuk menggantikan baginda di tempat tidur. Okey, dan Rasulullah SAW dan Abu Bakar ini telah melalui jalan-jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang musyrikin ke Madinah. Okey, pada masa yang sama, Abdullah iaitu putera Saidina Abu Bakar telah meninjau dan melakukan risikan di Mekah dan menghantar kepada bapaknya iaitu Abu Bakar. Selain itu, Asma iaitu putri Abu Bakar telah membekalkan makanan kepada Nabi Muhammad, dan Amir bin Fuhaira iaitu hamba kepada Saidina Abu Bakar telah membawa kambing untuk dijadikan untuk mendapatkan bakalan susu dan menghilangkan jejak kaki baginda. Yang seterusnya ialah pada 27 Safar ini juga, kaum musyrikin telah menawarkan 100 ekor unta bagi sesiapa yang berjaya membunuh Nabi Muhammad. Dan seterusnya kita pergi kepada checkpoint yang seterusnya ialah Gua Sur, iaitu setelah 3 hari di Gua Sur, mereka telah menuju ke Madinah bersama penunjuk arah iaitu Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid iaitu penunjuk jalan yang juga dikenali sebagai musyrikin yang jujur. Okey. Yang seterusnya ialah 8 Rabiul Awal. Baginda dan Saidina Abu Bakar telah tiba ke Kuba dan membina masjid di sana, dan telah bertemu Suraqah bin Malik yang berjaya menjajaki Nabi. Namun ketika menghampiri Nabi Muhammad, kuda yang ditunggang oleh Suraqah bin Malik ini telah tenggelam ke dalam pasir, dan Nabi Muhammad telah memintanya untuk merahsiakan keberadaannya dengan menawarkan mahkota Kisra untuknya. Yang terakhir adalah pada 12 Rabiul Awal Yathrib di Madinah, Nabi Muhammad telah tiba. Penduduk Yathrib amat bergembira akan ketibaannya dan mereka berlumba-lumba untuk menari tali unta yang ditunggang oleh Nabi Muhammad untuk berharap Nabi Muhammad akan menetap di rumah mereka. Namun demikian, unta tunggangan Nabi Muhammad berhenti di rumah Abu Ayyub bin Ansari, dan di sanalah Nabi Muhammad menetap.